kita ada kawan baru. Next station, Buona Vista. Cucu Kak Nita. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama kami, Jun dan Nita. Destinasi kami hari ini ialah di Mint Museum of Toys. Jadi, jomlah ikut kami. Kita lihat-lihat apa yang ada di dalam. Especially, kita ada tamu baru. Malu. Okey, jumpa lagi nanti di dalam. Untuk kemari, mudah saja. Kami menaiki MRT ke Raffles Place MRT Station dan kami berjalan agak-agak dalam 10 minit gitu. The Mint Museum of Toy ini akan memberikan kegembiraan kepada yang dewasa ataupun kanak-kanak dengan koleksi permainan vintage dan juga yang bawa kenangan dari merata dunia. Kepada mereka yang rindukan zaman kanak-kanak, marilah kemari, bawa sekali keluarga dan anak-anak untuk mengulangi kembali waktu nostalgia itu. Dibuka pada 5 Mac 2007, ia menempatkan koleksi mainan vintage dan barangan koleksi bertaraf antarabangsa termasuk poster, tanda iklan dan confectionery tin boxes di bangunan kontemporari antarabangsa yang memenangi anugerah di 26 Seah Street. Sejak perrasmiannya, The Mint Museum of Toys ini telah mengembangkan koleksinya dengan menakjubkan, iaitu lebih dari 50,000 barangan. Sementara 8,500 daripadanya dipamerkan di museum. Mainan dan barangan-barangan ini berasal dari 40 negara dan bertarikh dari 1840 hingga ke 1980. Jangan barang ini diletak di 4 tingkat di museum ini, iaitu angkasa lepas, watak, kegemaran zaman kanak-kanak dan koleksi. Termasuk galeri enamel sign di rooftop. Mereka yang terfikir kenapa dipanggil Mint Museum of Toys? Mint iaitu M-I-N-T yang bererti Moment of Imagination and Nostalgia with Toys. Koleksi yang impresif ini juga termasuk mainan yang umurnya sudah berabad. Mint Museum ini kepunyaan Mr. Chang Yang Fa, bekas jurutera elektrik. Cita-citanya untuk meletakkan museum mainan ini di pesadah dunia. Tidak saja permainan yang nostalgia, permainan-permainan ini juga ada cerita di sebalik era di mana ianya dicipta. Believed to be the largest of its kind in Southeast Asia, this trove made up of various key collections, including the only known complete Batman robot toy, the only Mekong Mas yang masih ada, patung Alice Adventures in Wonderland, punyaan Alice Siddell, young girl that inspired the original Alice in Wonderland novel. Mereka yang hadir boleh juga membeli souvenir di sini yang telah dihidangkan di atas kereta tolak. Di antara beribu-ribu mainan di sini, di antaranya ialah the board games seperti Snake and Leather, The Five Stones, Capte, Goli, Gasing dan layang-layang. Terdapat juga mainan yang boleh dikatakan under the Industrial Revolution, iaitu kayu, seluloid, tin, die-cast dan plastik. Ada juga mainan yang di globalize, itu climbing monkey
dan mainan yang dikomersialise iaitu Mickey Mouse merchandise. Ada juga permainan yang bersejarah dan politics. Permainan di waktu Perang Dunia Kedua, of Queen Elizabeth II, juga zaman kekecohan di modern China. Ada juga refugee crisis of Hong Kong through Michael Lee civil rights movement. These are part of the founder's diverse collection collected through the years, which represent his various interests in history, culture and art. Are a manifestation of this interest. Sedikit tentang global business, iaitu sebelum adanya patent, trademarks, copyright. Kita ambil contoh The Climbing Monkeys. The cheeky playmates who chase each other up a length of string. Jerman merajui pasaran tin toy hingga ke Perang Dunia yang Kedua. Lehman di Jerman yang dipercayai mencipta The Climbing Monkeys. Versi lain juga dihasilkan oleh Ferdinand Strauss di Amerika. Bila dia menjual perniagaannya pada tahun 1921, seorang bekas pekerja, Louis Marx, membeli dice itu. Dia mengolah semula mainan itu untuk membuat versi yang lebih besar dengan lebih banyak warna. Permainan ini telah dihidupkan dengan pengenalan litograf pada tahun 1880. Warna dan reka bentuk dicetak pada kepingan keluli rata, kemudian dipotong dan dibentuk dengan dice dan dicantumkan dengan tab logam. Jepun mendahului Jerman dalam pasaran mainan ini selepas perang. Mereka mempunyai kualiti tin dan inovasi yang terbaik, seperti geseran dan motor kecil yang mengekalkannya di hadapan. Linema yang merupakan anak syarikat Louis Marx bertanggungjawab ke atas monyet ini. Patent itu kemudiannya diserahkan kepada China dengan warisan penghasilkan mainan dari sejak tahun 1920-an. Pada tahun 1950-an, syarikat tin China di China dan Hong Kong menghasilkan monyet yang serupa. Akhirnya menyesalkannya teka-teki monyet ini. Terdapat juga versi India dengan color dan reka bentuk yang distinctly Hindi flavour. It's a truly monkey business. Inilah dia The Climbing Monkeys. Ada dihidangkan juga permainan atau patung-patung yang dekat di hati kami, seperti Barbie dolls, Betty Boop, Batman, puppetry, teddy bears, Tintin, Popeye, The Clown, Ultraman, Astro Boy, Star Wars, Amelia Earhart, Snow White and the Seven Dwarfs, dan lain-lain lagi. Dan patung atau mainan yang paling berjaya dikomersialise ialah Mickey Mouse dengan merchandise-nya. Ia dapat memikat hati kanak-kanak dari dulu hinggalah sekarang ini. Jomlah kemari dengan keluarga dan anak-anak. Pasti terhibur. Sementara tu, mari kita berhibur sambil mendengar muzik.
Jom, marilah kemari dengan keluarga dan anak-anak. Sampai di sini dahulu, kami telah terhibur selama berada di sini dan kami harap anda pun begitu juga. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tengok kawan kita ni nak travel, dah beli luggage bag. Semoga selamat ya pergi dan kembali. Enjoy tau kat sana. Jun.